أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال صدق الله تعالى ونفعنا بعلومه إلى يوم الدين يا رب العالمين. إلى قوله تعالى kita rapatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada minggu yang keempat untuk sesi penerangan ibadah haji, yang mana hari ini insya-Allah kita akan bicarakan tentang rukun haji, niat ihram dan wukuf yang jelas macam insya-Allah. Jadi untuk hari ini sama-sama kita mulakan dengan bertemu kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah dapat kita teruskan kehidupan kita dalam keadaan iman Islam yang merupakan nikmat yang tertinggi. Jadi pada hari ini insya-Allah kita mulakan khusus ataupun penerangan tentang ibadah haji dan umrah. Dan saya kira pada hari ini tajuk yang kita nak bincangkan ialah tajuk yang cukup berat ataupun cukup penting dalam sesi ibadah haji dan umrah. Sekiranya saya boleh katakan tuan, tajuk minggu keempat, kelima, keenam ni merupakan tajuk yang paling penting lah. Kerana kita akan bincangkan sesi yang akan datang dan pada hari ini juga ialah untuk menentukan keabsahan ibadah haji dan umrah yang kita akan lakukan. Jadi ada beberapa perkara yang saya akan ulang ataupun beberapa kali nanti kita akan ulang kaji selalu. Kata ini saya akan ulang selalu supaya pembahasan perbincangan itu kita dapat fokuskan dan kita boleh fahami, kita boleh bawa balik, kita faham dan juga kita boleh teliti tentang ibadah cara pelaksanaan tersebut. Jadi sama-sama kita ucapkan tahniah terlebih dahulu. Semoga dengan ucapan ini dapat memberi permohonan daripada kita supaya kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, kita sudah memiliki zikir tahniah dan sama-sama pada pagi yang cukup barakah ini sama-sama kita niat iktikaf nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, dan kita
berada di rumah Allah. Ya, jadi tempat yang cukup mulia, kita perlu jagalah kita punya akhlak, kita punya tingkah laku, dan kita sentiasa dalam keadaan beribadah ketika mana berada di rumahnya dengan niat etikad melakukan ibadah, insyaAllah. Jadi pada malam ni, pada pagi ni, kita sama-sama akan memberi penerangan tentang pertamanya rukun haji, ya. Rukun haji yang kita bicarakan, tuan-tuan, rukun haji ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan ibadah haji tersebut. Jadi tuan-tuan, apa yang kita lihat, ya, yang dipaparkan pada skrin yang di hadapan ini, ada sedikit perbezaan dari segi paparannya saja, tetapi dari segi isi kandungannya sama saja, ya, dengan penerangan yang sudah-sudah, bahawa pengerjaan, ya, mengerjakan rukun haji ini ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan ibadah haji itu, ya. Sebagai ulangan pada kita semua, tuan-tuan, ibadah haji ini berbeza sangat-sangat dengan ibadah umrah. Pada kuliah kita ni, kita dah war-warkan, kita dah ceritakan, ibadah umrah kita boleh laksanakan kira-kira 3 jam saja. Sebentar saja kita pergi niat, masuk ke Mekah, tawaf, sa'i, bergunting, selesai satu kali umrah. Manakala ibadah haji ialah ibadah yang ditunaikan selama kira-kira 7 hari 7 malam. Jadi perbezaan itu amat ketara. Jadi sekiranya seseorang di kalangan kita untuk mengerjakan haji pada tahun ini, katakan, jangan sekali-kali kita sewenang-wenangnya niat haji dalam kapal terbang dulu. Jangan. Kita kena tanya dulu rakan-rakan kita nak niat umrah dulu ke, ataupun kita nak buat niat haji dahulu ke. Nanti kita akan tengok satu persatu, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, perbezaan yang ketara di antara dua ibadah ini, umrah 3 hari sahaja, 3 jam saja. Manakala hajinya mengambil masa yang lama, kira-kira hampir 7 hari lebih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, pada hari ini kita nak lihat secara lebih mendalam sedikit, iaitu pengertian rukun haji. Rukun haji, tuan-tuan, ialah pekerjaan, dia sebut rukun, ialah pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji, ya. Jika tidak ditunaikan, kalau tak buat salah satu daripada rukun-rukun haji, haji seseorang itu tidak sah, tidak sempurna, tergantung dan masih tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Ini yang penting. Yang bahaya ni ialah, tuan, sekiranya seseorang itu telah berniat haji, kemudian dia tidak menyempurnakan ibadah haji tersebut, maka dia masih tertakluk dengan larangan-larangan ihram. Kalau setahun macam mana? Setahun pun masih lagi ada ihram tu. Kalau 2 tahun lah, sampai meninggal dunia, sampai mati pun dia akan tertakluk hukum itu. Jadi bagi seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ni, perlulah dia meneliti terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan untuk melakukan niat haji dan umrah. Mesti tahu dulu. Jadi tuan-tuan, sebagai ulang kaji, tuan-tuan, pada pagi ini, ya, kita minggu lepas, 2 minggu lepas kita dah ceritakan tentang nombor yang saya kata minta tolong hafal, tolong ingat tu. Nombornya ialah 6652. 6652. Jadi 6652 ni kita nak ceritakan ini yang ada kaitannya. 6652 ni tuan-tuan kena hafal lah. Ya, mesti tahu, mesti ingat 6652. 6 ni apa dia? 6 ialah rukun haji. 6 yang kedua ialah wajib haji. Kemudian 5 ialah rukun umrah. Kemudian 2 wajib umrah. Ya, jadi rukun haji 6, wajib haji 6, rukun umrah 5, wajib umrah 2. Jadi 6652. Kena ingatlah nombor ni. Nombor ni penting sangat kerana setiap minggu saya akan ulang benda ni. Kita akan ulang bukan perkara ini, tujuannya supaya kita nak menjadikan ibadah umrah dan haji yang kita lakukan ialah kita tahu kita punya sempadan kita. Ya. Kerana apa? Kerana kedua
tuan-tuan, kalau nombor 6652 ni, dia rukun haji, wajib haji. Rukun itu lain, wajib itu pula lain. Sebab itu saya pecahkan dulu supaya perkara ini tuan-tuan boleh kenal pasti terlebih dahulu. Jadi yang disebutkan rukun ini ialah yang dikata 6 rukun haji nanti ialah jika tidak ditunaikan. Kalau tak buat salah satu rukun haji. Rukun haji ini ada 6 perkara. Apa dia? 6. Saya bagi tahu dulu. Nun, waw, ta, nutqa. Nun, niat. Niat haji. Yang kedua, waw, wukuf yang Arafah. Ta, tawaf. Sa'i haji. Kemudian bergunting haji, tertib. Jadi 6 benda ni tuan-tuan. 6 rukun haji ni ialah jika tidak ditunaikan salah satu tak buat. Contohnya dia tak buat niat. Dia sampai bulan haji dia buat saja, tapi niatnya salah. Jadi apa jadi? Maka haji seseorang itu tidak sah, tak dapat. Jadi dia pergi saja je. Ataupun sekiranya dah niat tetapi dia tidak tahu haji, salah satu daripada 6 perkara itu, maka hajinya tidak sah. Jadi sebab itulah rukun ini tuan-tuan, saya akan ulangkan perkara ini. Rukun ini cukup penting. 6 rukun ini yang pentingnya niat, wukuf di Arafah, tawaf haji, sa'i haji, bergunting dan tertib, ialah 6 perkara ini menjadi tonggak tiang kepada ibadah haji. Kalau salah satu tak ada, tiangnya akan runtuh-runtuhlah rumah itu. Jadi penting sangat dia rukun haji. Itu yang dikatakan sebagai rukun kepada haji. Jadi yang disebutkan tadi adalah tuan-tuan, rukun haji ini 6 perkara. 6, 6 itu yang rukun haji yang pertama ialah niat ihram haji. Ini nombor 1. Niat ihram haji. Macam mana niat ihram haji? Niat ihram haji ialah sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Cuba kita baca sama-sama tuan-tuan. Niat sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi niat ni tuan-tuan, itulah rukun yang pertama. Jadi orang yang nak melaksanakan ibadah haji kena niat haji ini dahulu. Mesti niat, ya. Jadi itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah wukuf di Arafah. Ya, ibadah haji ini tidak diambil kira seseorang itu tidak wujud di bumi Arafah. Jadi mesti ada tarikhnya hari setahun. Kalau tak ada bumi badan dia dalam bumi Arafah itu, maka tidak dikira. Kena tunggu tahun depan pula. Ya, setahun sekali. Bila tarikhnya? Tarikhnya ialah 9 Zulhijjah. Sehari sebelum hari raya Aidil-Adha. Mudah kita ingat sebelum raya lah. Sehari sebelum raya itu, yang mana jemaah kita yang selain daripada bumi Arafah, dia akan sunat puasa hari Arafah pada hari tersebut. Yang ketiga, rukun haji yang ketiga ialah tawaf haji. Tawaf haji. Jadi bila dah selesai wukuf, akan balik ke kota Mekah dan akan tawaf 7 pusingan sekali tawaf. Ya. Jadi dia pusing 7 pusingan dengan sah, dengan cukup syarat-syaratnya, maka melaksanakan rukun yang ketiga haji. Yang keempat ialah lepas saja tawaf haji, maka laksanakan sa'i haji. Sa'i haji antara Safa dan Marwah. Dan yang kelimanya bergunting atau bercukur, dan yang keenamnya tertib pada kebanyakan rukun haji. Jadi inilah rukun haji tuan. Kita pusing macam mana pun, dalam Imam Syafi'i inilah 6 perkara. Dalam mazhab lain, kalau tuan-tuan, ya, di mazhab lain caranya. Ya. Jadi kita pegang pada 6-6-5-2 ni. 6 iaitu rukun haji. Kemudian yang kedua tuan-tuan, kita masuk kepada 6 yang kedua. Tadi 6 yang pertama. 6 rukun haji. Niat, wukuf, tawaf, sa'i, bergunting dan tertib. Nah, jadi yang kedua ni kita nak lihat pula kepada perkara wajib haji. Ya, wajib haji ni ialah berbeza dengan rukun tadi. Memang berbeza, tidak tak ada pemisah antara dua lah, sama saja. Ya, kalau rukun tadi tuan-tuan, apa mana rukun? Kalau tak buat tidak sah haji tu. Itu dia punya point dia. Point dia, kalau yang tadi 6 rukun tadi, kalau sebut rukun 6 rukun tadi, kalau tak buat salah satu, haji yang tak sah, tergantung dia, tak diterima.
Yang kedua, wajib haji. Wajib haji ialah pekerjaan yang wajib juga, mesti buat juga ni. Dilakukan ketika mengerjakan haji, mesti buat juga. Sama macam pun, jika tidak mengerjakan salah satu daripadanya, tak buat salah satu daripada rukun yang 6 perkara juga, haji tersebut tetap sah. Sah, masih lagi dianggap sah lagi. Tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan menanggung dosa. Kalau dia tinggalkan 6 perkara wajib haji, nanti kita akan tengok apa dia wajib haji tu. Wajib haji ni kalau perkara yang mesti dibuat juga, kalau tinggal dengan sengaja ataupun tak sengaja, ya, haji ni masih lagi sah lagi. Tetapi kena dam dan berdosa jika meninggalkan dengan sengaja. Kalau tak sengaja tak berdosa, tapi kena wajib dam saja. Itu beza dia antara dua. Ya. Itu jadi rukun, dan wajib haji ni ialah benda yang berbeza antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, saya boleh bagi rumusan lah kepada kita yang saya sebutkan secara ulangan lah, bahawa rukun haji ni, dia perkara yang wajib dibuat. Sekiranya tertinggal salah daripada 6, haji yang tak sah, habis, tutup ke ruku, tunggu tahun depan. Dia pergi 10,000, habis. Itu rukun haji mesti buat. Apa dia rukun haji? 6 perkara. Niat, wukuf, tawaf haji, sa'i haji, bergunting, tertib. Mesti buat ni. Dalam tahun tu bila dah niat, kena selesaikan benda ni. Mesti buat. Yang kedua, wajib haji. Wajib haji ni wajib buat juga. Tapi kalau tertinggal salah satu daripada 6 perkara wajib haji, haji masih lagi sah. Tetapi dikenakan dam, kena bayar dam. Kena dam di situ. Kalau sengaja meninggal, berdosa. Sekiranya tak sengaja tinggal, dianggap tidak berdosa, tapi tetap kena bayar dam. Tapi hajinya sah, wajib haji. Jadi kita nak tengok, kita nak lihat apakah dia wajib haji tersebut. 6, yang kita 6, 5, 2, 6 rukun haji, 6 wajib haji. Wajib haji ialah 6 perkara. Pertama, niat ihram itu di miqat. Sempadan dia, ada tempat dia. Macam minggu 2 minggu lepas kita dah cerita dah sempadan besar, sempadan luar dan sempadan dalam. Jadi seseorang yang masuk ke kota Mekah mesti melalui sempadan itu. Jadi perlu niat di tempat itu, mesti niat di situ. Sahaja aku melakukan haji dan berihram dengannya kerana Allah tu, dia kena sebut itu di tempadan dia, di pagar dia. Tapi kan tu tak payah sampai di sana, nanti dia tak ada lah sempadan pagar tu, tak ada. Ya, nanti dia akan masuk sampai di sini, kita sudah lalu kawasan miqat, kita akan berniat di sini, dia akan sebut. Ya, itu yang pertama, wajib haji yang pertama. Yang kedua ialah meninggalkan perkara larangan dalam ihram. Yang kedua, larangan-larangan ihram ini berkuat kuasa apabila seseorang itu telah berniat haji. Bila seseorang itu dah berniat haji, maka berkuat kuasalah ihram tersebut pada dirinya. Jadi, apakah larangan-larangan itu? Larangan itu ialah 13 perkara. Banyak. 13 perkara. Jadi 13 perkara itu kena tengok satu-satu. Nanti kita sampai tahapnya nanti, sampai minggunya nanti kita akan bincang. Ya, jadi ada 13 perkara. Yang ketiganya ialah bermalam ataupun mabit di Muzdalifah. Jadi yang ketiga ni bermalam di Muzdalifah. Di situ disunatkan mengutip anak batu untuk melontar di jamrah keesokan harinya. Jadi kita akan bermalam di Muzdalifah, di padang pasir tersebut ada banyak batu. Di situ kita akan kutip batu dan kita akan selesai wajib haji yang ketiga. Yang keempat, melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Melontar jamrah kubra pada 10 Zulhijjah. Melontar di sini tuan-tuan, nombor 4 ini kita akan lontar sebanyak 7 biji batu sahaja. 7 biji batu saja pada hari 10 Zulhijjah. Manakala nombor 5, wajib haji yang kelima ialah bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di sini tuan-tuan, ya, kita akan bermalam 3 malam di situ. Kita akan tidur di situ, ada kemah di situ sebagainya. Di sana ni kita akan
Kita akan duduk mungkin di sana lah. Di sana ni kita buat macam biasa, kita duduk di hotel, kita tak ada duduk di kemah tu. Solat berjemaah kita buat di kemah-kemah masing-masing. Di sini 3 hari malam kita duduk di sini. Semua mesti berada di sini. Dan hari-hari yang menang kita akan buat melontar ketiga-tiga jamaah pada hari-hari tasyrik. Jadi tuan-tuan, inilah dia ke-6 wajib haji kena buat. Ke-6 wajib haji. Dan nombor 6 ni, untuk maklumat tuan-tuan sekalian, kita akan lontar di sini jumlah batunya ialah 63 biji batu. 63. Jadi bila digabungkan nombor 4 itu melontar jamrah kubra pada 10 itu, kita akan lontar batu 7 biji batu saja. Kemudian pada hari 11, 12 dan 13 kita akan lontar ketiga-tiga hari itu jumlahnya 63. Jumlah campur 63 dan 67 ialah 70 biji batu. 70. Jadi 70 ni tuan-tuan. Kita nak kutip batu itu di mana? Kita akan kutip batu itu di rukun wajib haji yang ketiga ni, bermalam di Musdalifah. Jadi di sini kita akan kutip. Saya ceritakan dulu lah keadaan yang bakal terjadi kepada jemaah-jemaah haji untuk melaksanakan ibadah haji ini. Jadi tuan-tuan, pelaksanaan ini dia memakan masa yang agak lama. Kalau tuan-tuan tengok di sini saja melibatkan 10 Zulhijjah pada hari raya Aidil Adha. 11 Zulhijjah nombor 5 tu kita kena bermalam. Ya. Dan pada hari 11, 12 dan 13 dah bermalam, besoknya kita kena melontar pada ketiga-tiga jamrah. Jamrah ula, jamrah wusta dan jamrah kubra. Jadi kalau sekiranya saya rasa berat tuan-tuan boleh tanya nanti hujung nanti. Jadi saya bagi secara rambang nanti itu keadaan dia. Wajib haji ialah benda yang mesti dibuat, mesti buat. Ya, kalau sekiranya tinggal salah satu daripada 6 perkara ni, hajinya masih risau, tak kena dam. Dikenakan dam sekiranya sengaja berdosalah ia, sekiranya tak sengaja dia kena dam saja tetapi tidak berdosa. Maksud bila sebut berdosa ni tuan masuk kubur kena otan, kena sesa. Jadi bila bayar dam tu tidak semestinya dosa itu terampun, tidak. Dia dua sekali package, serampang dua mata. Berdosa pun berdosa, dam pun kena bayar. Duit kena keluar, masuk kubur kena otan. Jadi kena taubat di situ. Mesti taubat. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam kes ini, dalam pelaksanaan ibadah haji ini, kita kena faham dulu. Sebab ramai jemaah yang kata aku ada duit, aku boleh bayar dam. Damnya bukan banyak tuan, seekor kambing. Kira-kira 350 riyal. Banyak juga tu kan. Satu kesalahan damnya seekor kambing. Dam kena bayar, dosa pun kena juga. Jadi sebab itulah bila sebutkan perkara ini tuan-tuan, dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah, kita kena lakukan dengan sebaik mungkin. Kita fahami dulu ini proses pelaksanaan bagaimana. Kalau ada permasalahan boleh kita tanya, boleh kita bincangkan perkara ini. Jadi tuan-tuan, pada peringkat awal ni kita dah bincangkan dua perkara. Pertamanya rukun haji dan yang keduanya wajib haji. Rukun haji ni mesti dilakukan bagi orang melakukan haji. Kalau tak buat, tidak sah haji tersebut. Titik, nokta, habis dah. Yang kedua, wajib haji mesti dilakukan juga, wajib buat. Kalau tinggal salah satu, hajinya masih lagi sah, tapi kena dam. Kalau sengaja tinggal, berdosa, tambah lagi extra. Kalau tak sengaja tinggal, bayar dam saja, dosanya tiada. Dia punya itu, dia punya kata kuncinya tuan. Ya, untuk kita bawa balik nanti. Jadi, yang seterusnya tuan-tuan kita teruskan. Perhatian, niat ihram haji mempunyai kaitan dengan cara mengerjakan ibadah haji. Kita dah masuk sikit lah. Ya. Jadi sesi pertama tadi kita dah bincangkan bahawa rukun haji itu 6 tu itu penting sangat tuan. Nanti kita akan tengoklah minggu depan insya-Allah kita akan tengok satu persatu. Nak kata tawaf itu macam mana dan sebagainya. Kita akan tengok. Jadi niat ibadah haji ni tuan ada kaitan dengan cara melaksanakan ibadah haji. Cara nak buat haji ni hanya ada 3 sahaja. Sampai dia aku nampak. Cara nak buat haji. Dia tak ada 4. Ya, wala rabi'an lah. Tak ada 4.
Tak Jadi kau duduk tiga saja kat kategori pintu nak buat yang haji. tunjuk dia. Kalau sekiranya ada jemaah haji tanya, nama kita dah tersenarai untuk melakukan Tak haji, duduk kat pintu. tahun ni dah dapat surat apa semua, orang bila kita masuk buat kenduri Tak nanti, faham. kenduri nak pergi melakukan ibadah haji tersebut, orang tanya, ini nak buat haji apa ni? Dia tak boleh jawab, jenis apa haji nak buat. Maknanya tak betul lagi. Kalau dia buat kenduri, kata nak buat haji apa ni? Ni haji nak tanya contoh kan, buat haji apa tahun ni? Nak buat Kamu pergi haji pintu apa? mana? Kamu pergi pintu mana? Dia pergiam kan. Buat haji lah tadi. Atas lagi. Buat haji lah. Maknanya belum lagi. Belum faham lagi. Sebab kita kena faham dulu ni. Tak, Kita pandang kena kiri faham nampak aku. betul cara melaksanakan ibadah haji. Cara nak buat haji ni tuan-tuan ada 3 cara tengok sahaja. video. Tak ada 4. 3 saja. Kalau Ini kena tengok dulu lah kalau ada supaya angkat tangan. nanti kita lepas ni nanti kita faham. Kalau ada angkat Apa tangan. yang dikatakan ibadah haji. Cara nak buatnya ada Tengok. 3. Pertamanya kita ambil yang paling awalnya Boleh? ialah haji ifrad yang warna hijau. Ifrad. Haji ifrad ialah haji yang pertama dan Rasulullah SAW melaksanakan dengan haji ifrad ini. Ini paling awal. Yang kedua, haji yang kedua ialah tamattu'. Tamattu' ni haji yang bersenang lenang maknanya. Dia senang sikit. Dia senang, bukan sikit, senang banyak. Senang banyak di cara ni. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran ialah haji yang digabungkan antara dua ibadah menjadi satu. Buat satu tapi dapat dua. Buat satu kerja tapi dapat dua gaji. Ambil tu lah. Dia senang ni, itu lagi senang. Jadi tuan-tuan, yang bahagian cara melaksanakan haji ni ada 3 saja. Pertamanya haji ifrad, yang kedua haji tamattu', dan yang ketiga yang haji qiran. Oleh kerana saya dah baca ni tuan-tuan, saya minta tuan-tuan baca jugalah. Sebab supaya tuan-tuan baca ni, tuan-tuan boleh ingat juga. Pertama haji ifrad. Kita baca nama-nama, satu dua tiga. Ifrad. Yang kedua tamattu'. Yang ketiga qiran. Dia stay. Kalau orang tanya nanti nak keluar, boleh sebut lah ni. Yang penting boleh sebut. Tahu macam mana cara kita nak buat. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok niat untuk kita buat ini. Ini dah cara dia ya. Okey, sebelum jadi 3 haji ifrad yang pertama, yang keduanya haji tamattu', dan yang ketiganya haji qiran. Okey, tuan-tuan, biar saya terangkan dululah, nanti kita tengok waktu nanti. Haji ifrad ini tuan-tuan ialah haji yang Rasulullah SAW laksanakan. Iaitu haji ifrad ini ialah bila kita nak masuk ke kota Mekah, pertama kali kita nak masuk itu, nak menghadap Kaabah, kita nak masuk itu, kita nak datang itu buat haji dahulu. Buat haji. Masuk itu untuk buat haji. Bermakna bila nak masuk buat haji itu sudah menghampiri hari raya Aidil-Adha. Mana dia? Jangan lama lagi 20-30 hari lagi nak raya, kita dah niat haji dah. Itu maknanya masalah nanti dia. Takut bermasalah. Jadi tuan-tuan, yang pertamanya haji ifrad ini ialah buat haji dulu. Habis saja haji 100%, titik, baru niat umrah pula yang kedua. Maknanya begitu. Haji ifrad ialah buat haji, dahulukan haji, dan selesai haji baru buat umrah. Itu yang pertama. Yang kedua haji tamattu'. Haji tamattu' ni ialah cara pelaksanaannya. Masuk ke Mekah, buat umrah dulu. Nombor 1 buat umrah. Sebab tu saya kata tamattu' ni bermakna senang lenang. Dia masuk tu datang buat umrah dahulu. Bila dah selesai umrah 3 jam dia boleh cabut semua pakaian-pakaian ihram, larangan-larangan ihram semua dah tercabut. Kemudian dia boleh bersenang lenang. Dia nak buat itu boleh, nak buat ini boleh, macam-macam. Tunggu sampai hari raya Aidil-Adha, baru niat haji selepas itu. Itu makna dia. Jadi tuan-tuan, bila seseorang itu berniat untuk nak pergi haji tamattu', bermakna dia masuk ke Mekah, niat umrah dahulu. Yang habis saja umrah tu tunggu sampai menghampiri hari raya Aidil-Adha, baru dia niat haji sama-sama. Tarikhnya juga 8 Zulhijjah, 2 hari sebelum hari raya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan dia, kalau buat haji ifrad, buat haji dulu. Kemudian selesai haji baru buat umrah.
Tamattu' ni pula ialah datang-datang tu buat umrah dulu, kemudian baru buat haji. Itu dia punya proses, cara ni, mana dulu nak buat ni. Ya. Kemudian haji qiran 2 dalam 1, iaitu masa dia niat itu, dia niat serentak. Sahaja aku melakukan haji dan umrah, dibuat dua sekali gabung, dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Bila dia niat begitu, bermakna bila dia dah masuk ke Mekah, dia buat haji, selesai haji, bermakna dia dapat 2 gaji. Dapat gaji untuk haji pun selesai, umrah pun dia dapat 1. Itu makna dia. Jadi itulah dia proses untuk melaksanakan haji. 3 saja cara pelaksanaan haji. Yang pertama haji ifrad, buat haji dulu, kemudian umrah. Tamattu' buat umrah dulu, lepas tu baru buat haji. Yang ketiga qiran, ialah buat serentak. Biasa yang serentak ni tuan-tuan ada beberapa kes. Contohnya menteri-menteri kabinet pergi sehari sebelum wukuf, dia niat haji qiran, masuk Mekah apa semua, masuk buat haji, habis haji dia nak balik mesyuarat kabinet pula balik. Maknanya dia tak sempat nak buat umrah lepas tu dah. Jadi dia ada cara. Allah Ta'ala dah susun dah semua benda ni. Orang yang sibuk cara begini, orang perempuan yang uzur begini cara dia. Jadi semua manusia Allah Ta'ala dah susun untuk melakukan haji ni memang ada cara penyelesaian yang tersendiri. Jadi itu dia punya falsafah sebenarnya. Tuan-tuan, macam mana boleh ada 3 ni, tapi jangan sebut nombor 4 nanti. Jadi tuan-tuan berlepas ni nanti 3 saja cara ni. Pertama haji ifrad, tamattu', qiran. Itu dia punya cara dia. Okey, kita tengok huraian dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah faham dia punya cara tu, senang saya nak cerita gambar rajah ni. Nanti kalau tuan-tuan tengok gambar rajah ni dulu, tengok penuh haji dulu, serabut katanya. Nombor 1 haji ifrad. Haji ifrad ialah mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji. Buat haji dulu, sama tadi. Kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Dan haji ini adalah haji yang afdal, yang paling afdal. Jadi tuan-tuan, nak buat haji ifrad ialah haji didahulukan, umrah dikemudiankan. Mana ni? Dia punya prosesnya begitu keadaan dia. Buat haji dulu, selesaikan 100% selesai, habis sahaja 7 hari 7 malam tu, baru buat umrah selesai. Ya. Jadi cara yang pertama ni tuan-tuan, yang paling afdal ini, biarlah seseorang itu nak niat haji ni dan buat haji ifrad ni, pastikan dia sudah hampir KT kapal terbang yang terakhir. Kapal terbang yang terakhir. KT kita di Malaysia ni yang pergi ke sana, kira-kira daripada KT 1 sehingga 110 dia buang. Jadi lepas 100, 101, 102, 103 sampai 110 tu, itu orang yang dicadangkan supaya untuk haji ifrad ni. Kalau orang yang duduk di KT 1 dia nak niat haji tuan-tuan, bermakna dia kena ihram itu berkekalan, nak tunggu hari raya, nak selesaikan haji kira-kira 40 hari. Sebab KT pertama dia akan bergerak 1 Zulhijjah, 1 Zulkaidah. 1 Zulkaidah kapal terbang kita 1 sampai sana. Tiba-tiba bila dia niat tu punya niat haji, bermakna tuan-tuan dia kena tunggu sampai 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah, kena tunggu hingga 40 hari. Jadi cadangan kita yang paling afdalnya buat haji ifrad ini pada KT yang terakhir. Siapa-siapa yang dapat nanti, jangan terus-terus nak buat keputusan. Nanti bincang dulu dengan rakan-rakan dan sebagainya. Masa nak niat nanti tanya kawan, kita niat apa ni? Tanya dulu, walaupun dah tahu, tanya dulu. Jangan kita terus-terus saja buat keputusan, takut nanti tersalah kita punya keputusan tersebut. Yang kedua, haji tamattu'. Haji tamattu' ni ialah mengadakan umrah dahulu. Buat umrah dulu. Dahulu buat umrah. Masuk Mekah, buat umrah dulu. Ya, dalam bulan-bulan haji. Dalam bulan-bulan haji ni tuan-tuan, kita dah kata bulan-bulan haji daripada 1 Syawal, daripada raya sampai raya. 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah. Bulan-bulan haji ni itu al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan haji ni ialah bulan-bulan yang termaklum, dah tahu. Bila daripada raya sampai raya. Jadi seseorang yang pergi daripada lepas hari raya Aidilfitri tahun ni contohnya, dia dah niat umrah. Ya, dalam bulan-bulan haji
sama juga. Sama ni. Jadi bagi orang sebegini, dia melaksanakan cara yang kedua, iaitu haji tamattu'. Senang. Pasal itu senang tuan, sebab umrah tu buat 3 jam je. Kita kena pakai pakaian ihram tanian tu, pakai pakaian ihram kebiar tak boleh, apa semua tak boleh, nak kepik tak boleh, rambut tak boleh gunting, semua tak boleh. Lepas saja 3 jam kita buat umrah, boleh cabut semua pakaian, boleh. Boleh gunting rambut, boleh itu, boleh macam-macam boleh. Bayangkan sekiranya orang KT1 yang pergi penerbangan awal masuk ke Mekah dan niat haji. Saya tengok hari pertama tu, tengok rambut dia okey. Dia sampai dekat-dekat nak ukur tu, misai dia dah masuk mulut. Dia punya rambut dia dah macam ngawai semua lah. Dia tengok semua memang betul lah. Memang sebab apa? Sebab kita dalam ihram 30 hari tuan-tuan, 30 hari tu kuku dah panjang kali. Ustaz, kuku saya dah pecah, macam mana? Datang. Okey, dia kata, ni buat sendiri ke macam mana? Dia kata, masa tutup pintu tu melekat pecah satu. Saya kata, kalau kuku ni memang kena dam, kena bayar juga kira-kira dalam 60 riyal. Nanti dalam bagian dam nanti saya akan cerita kira dia. Kuku ni kena sebab dia termasuk dalam larangan ihram tak boleh. Sengaja tak sengaja, memang kena juga. Tuan Haji, saya kata, nanti kita akan tengok macam mana. Itu rambut macam mana? Tak apa biarkan. Al-hajju ash'atu wa akbar. Memang susah ni sebab dia paling afdal. Jadi suatu bila disampai rumah haji ni, haji niat haji dalam kapal terbang ke? Ya, dia kata. Tuan ni tahu tak tuan haji buat apa ni? Haji ifrad. Ya, saya tahu. Tuan haji tahu tak kita nak haji ni dalam kira-kira 30 hari lagi? Tahu. Pasal aku pilih ni sebab nak ikut Nabi SAW. Tak apa, okey. Apa pahal nanti jumpa saya. Saya waktu jemaah lain buat umrah, tuan haji tunggu selesaikan ya haji tuan. Kalau buat apa nak tanya-tanya dulu, jangan buat keputusan sendiri. Sebab nanti nak kira. Ya, okey. Kemudian habis itu dua cara. Maknanya haji ifrad, buat haji dulu, kemudian umrah baru buat haji ifrad. Yang kedua, haji tamattu', buat umrah dulu. Selesai umrah, kemudian baru boleh bersenalena, tunggu sampai hari raya Al-Adha, 8 Zulhijjah baru niat haji pula. Nak niat itu tak susah, di hotel masing-masing. Kita akan beritahu. Tuan-tuan mandi dalam hotel, apa semua, semayang sunat ihram dalam hotel tu semua, baru turun. Kita akan susun mengikut ban dan sebagainya. Kemudian cara yang ketiga tuan-tuan ialah cara haji qiran. Haji qiran. Haji qiran ni satu kes yang saya sebut tadi, hikmah ni ialah bagi orang yang sibuk betul. Dia tak sempat nak memisahkan antara haji dan umrah. Sebab itu pada awal sesi kita yang pertama dulu, saya kena terapkan pada tuan-tuan, haji itu lain, umrah itu lain. Haji ni kira-kira 7 hari nak buat. Umrah 3 jam saja. Kita nak pisahkan dulu supaya dalam pemikiran kita ibadah itu memang lain dulu. Dia punya proses dia. Ya. Cara nak buat haji ifrad haji qiran ialah dia ada beberapa cara. Cara pertama ialah berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Niat-niat dalam terbang tu dan niat serentak. Saja aku melakukan haji dan umrah, sebut dulu. Dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi niat serentak ni, sebut dulu. Jadi berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan-bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun haji. Umrah pula dikira selesai sebaik-baiknya selesai menunaikan ibadah haji tersebut. Bila umrah pun dapat sekali buat, dapat 2 rampang 2 mata. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua ialah berniat mengerjakan umrah dahulu. Mula-mula dia datang konon-kononnya nak buat haji tamattu', buat umrah dulu. Tiba-tiba selepas saja dia niat dalam penerbangan tuan, sebagai seorang perempuan contohnya, dia kedatangan keuzuran, datang haid. Dan haid itu kebetulan melepasi daripada hari wukuf di Arafah ini. Takut-takutnya datang-datangnya aku datang nak buat haji. Tengok boleh dapat buat umrah saja. Orang balik nanti orang panggil hajah, dia panggil umrah. Tak dapat hajah dia dapat. Jadi cara penyelesaian ni ada. Cara datang tu berniat mengerjakan umrah sahaja dulu. Tetapi sebelum tawaf
sebelum dimasuk ke Mekah nak tawaf sebelum langkah pertama, dia berniat mengerjakan haji. Dia combine kan, umrah dan haji disatukan menjadi satu. Syaratnya sebelum tawaf dilakukan. Perjalanan kita tengok di hotel tu, oh ada dah darah contohnya dalam kek. Jadi dia gabung sebab dia kalau dalam kek ni tuan-tuan, biasanya dia 10 hari kemudian. 10 hari itu dah raya dah. Takut haji tak sempat, jadi dia pun niat terus. Tapi sebelum niat tu jumpa dulu guru agama dia tu, bagi tahu dulu prosesnya. Saya di sini tuan-tuan, kita tak jarang jumpa seorang wanita itu sampai 15 hari di tengah malam. Bila tuan-tuan, bila perempuan nanti pergi ke sana, bila masuk ke dalam kawasan panas kering, perubahan diri itu akan berlaku. Jadi bila sampai di sana tuan-tuan, saya tengok dalam kes-kes yang ada, ramai perempuan yang biasa 7 hari 7 malam haidnya di Malaysia, dia sampai sana, dia sampai 11 hari, 12 hari, 3 hari, sampai 5 hari pun ada. Dan sampai straight terus tak berhenti pun ada. Jadi benda ni memang dia mengganggu ibadah nanti. Jadi sebab itu tuan-tuan, dalam kes ini Islam dah menyusun cara pelaksanaan ibadah haji ni, dah ada cara dia. Saya siap bagi tahu tuan-tuan. Jadi cara yang kedua nak buat haji kirah ni tuan-tuan, berniat mengerjakan umrah dahulu. Asalnya konon-kononnya nak buat haji tamattu'. Tetapi bila dah sampai, sebelum sampai masuk ke Masjidil Haram sebelum tawaf, datang keumuran pada dia. Kemudian dia gabungkan mengerjakan haji, kemudian menyelesaikan semua rukun dan wajib-wajib haji serentak sekali. Jadi boleh nak laksanakan cara begini. Jadi inilah tiga cara sahaja untuk melakukan ibadah haji tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan terpilih tahun ni, kalau masa kenduri nanti, kalau orang tanya nak buat haji apa ni, orang tu nak test tu, nak tengok dia faham tak faham ni kan. Saya nak buat haji tamattu'. Haji tamattu' ni terang ni dia, terang kat orang tu. Haji tamattu' ni kita datang Mekah tu, kita buat umrah dulu. Dah sampai bulan haji nanti baru kita niat haji. Oh gitu. Apa? Maklum kami. Jadi biasanya tuan-tuan jemaah haji kita cadangkan KT1 hingga KT100 buatlah haji tamattu'. Kita tengok jadual nanti. Bila dah ada jadual nanti, mudah kita nak KT haji tamattu', kita buat. Amin. Ya. Bermakna tuan-tuan, bermakna bila nak masuk Mekah tu jangan sekali-kali niat haji. Kalau buat haji tamattu' ni, haji tamattu' ni buat umrah dulu kan. Itu baru buat haji. Bermakna bila nak masuk ke Mekah, jangan sekali-kali niat ini saja aku melakukan haji. Dia terus transfer menjadi haji ifrad. Dia kena sebut saja aku melakukan umrah. Walaupun cara mengerjakan haji ini, hajinya haji ifrad, haji tamattu' dan haji qiran. Tetapi masa niat itu kena sebut umrah, jangan sebut haji. Dia punya proses. Kalau nanti tuan-tuan keliru nanti. Ya. Jadi kalau ada masalah nanti boleh bincang selepas ini ya. Okey, ini uraian ini saya nak sokongkan. Ini cara dia tuan-tuan. Kita ada slide yang baru ni supaya lebih penerangannya lebih jelas. Haji tamattu' kita dulukan sebab KT1 hingga KT100 dia cadangnya buat haji tamattu' ni. Walaupun ifrad itu haji yang afdal, tapi tamattu' ni yang biasa nak dibuat. Ya. Jadi haji tamattu' ni mengerjakan umrah dahulu. Umrah dulu. Dalam bulan-bulan haji, bulan-bulan haji ni daripada 1 Syawal hingga 10 Zulhijjah. Dan tempoh itu buat umrah dulu. Kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Jadi kita gambarkan kita dalam satu perjalanan daripada Malaysia nak pergi ke Mekah contohnya tuan. Itu kena gambarkan benda ni. Sebab nanti bila sampai sana kita dah bersedia. Contoh perjalanan daripada bajet Nasriyah ni nak pergi ke Mekah. Dan dalam jadual penerbangan itu masuk Mekah dulu, bukan Madinah contohnya. Masuk Mekah dulu. Jadi daripada Piala Air, daripada bajet Nasriyah ni dalam kapal terbang sampai di pagar yang kita nak niat itu di Qardul Manazil dalam kapal terbang, kita akan niat umrah dulu. Kalau nak buat haji tamattu'. Jadi dalam kapal terbang itu kita akan niat sahaja aku melakukan, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi buat umrah dahulu. Nawaitul umrata wa
Sama-sama kita baca tuan-tuan. Ya, nawaitu umrata wa ahramtu biha billahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi ini niatnya tuan-tuan. Niat ini ialah niat mengerjakan umrah dahulu. Habis saja umrah baru buat haji. Tuan-tuan bayangkan daripada Masjid Nasriah ni, kita pergi ke KLIA, kemudian di KLIA itu kita jangan niat lagi. Naik kapal terbang sampai di pertengahan jalan, kira-kira 40 minit sebelum landing. Saya beritahu secara detail je lah. Sebelum 40 minit sebelum landing, dia punya kapten kapal terbang akan beritahu kita akan habis miqat kira-kira 30 minit daripada sekarang. Tapi bahasa Inggeris dengan bahasa Arab, dua bahasa dia. Melayu tak ada. Jadi dua bahasa ni tuan-tuan dia beritahu dia standby. Jadi nak niat umrah sekarang dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau kita pergi ke kawan tu, kalau siapa yang tertidur dalam penerbang tu kena pergi mobil, biar kita pergi dengan orang yang kita kenali. Dia tidur sampai dalam ni baru jadi dia ada hukum dia lain. Jadi tuan-tuan bila dah naik kapal terbang sampai di Konrul Manazil tempat tu, kita akan niat sama-sama. Niatnya untuk yang buat haji kita tahu ni KT1 hingga KT100 tu, niatnya sahaja aku melakukan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi niatnya dulu kena buat umrah dulu. Jangan sekali-kali niatnya sebut haji. Walaupun cara mengerjakan haji tamattu, tapi niatnya mesti umrah dahulu. Dia punya point dia. Kemudian bila dah sampai 8 Zulhijjah, dia kata dia pergi ke satu awal, dia kira 23 Madinah Raya Adha, dia pun pergilah cari barang, apa semua macam lah, buat aktiviti. Dah bebas apa semua dah, selesai umrah, sampai 8 Zulhijjah baru dia niat haji. Kita baca sama-sama, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Jadi bila dah dapat Zulhijjah tuan-tuan, kita pun dah biasa dah lama dah di rumah, kita rasa dah memang senang dah. Masa itu kita dah faham dengan Arab. Jadi kita dah pergi betul, kita dah tengok kat Allah hari-hari, pergi sehari, buat hari-hari, dah rasa confident juga, dah kuat. Jadi tapi lepas ni kita nak pergi lebih besar lagi. Tak pernah pergi melontar. Contoh kalau melontar sekarang ni dalam jumrah tu tak jadi apa. Setahun boleh melontar dalam telaga tu, yang Mula Puspa Kubra tu hanya 4 hari saja. Dalam setahun 4 hari saja. Wukuf sehari saja dalam setahun. Jadi dia lepas ni nak pergi buat haji ni 7 hari 7 malam. Memang pengalaman seumur hidup sekali tuan-tuan. Kita akan tempuh dengan pelbagai dugaan dan cabarannya, ya. Jadi ini cara haji tamattu. Senang dulu, bagi senang dulu, ya. Okey, kita tengok yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji. Buat haji dulu, dahulukan haji. Maknanya bila masuk ke Mekah daripada sini, niat dalam kapal terbang itu ialah niat nak buat haji, ya. Kemudian mengerjakan umrah setelah selesai melaksanakan ibadah haji. Dan haji yang afdal, walau bagaimanapun tetap dikira haji ifrad jika mengerjakan umrah dahulu di luar bulan haji dan mengerjakan haji pada bulan-bulan haji. Ini dalam kurungan tuan-tuan. Contohnya tuan-tuan, pada tahun ini bulan 3 tak lama lagi, tuan-tuan pergi umrah. Lepas 2 minggu balik Malaysia. Dan tahun ini juga tuan-tuan pergi haji pada tahun ini nak buat haji ifrad. Dikira boleh. Sebab umrah yang pertama tu, ya, yang dianggap umrah itu yang kata buat umrah dulu, kemudian haji kemudian tu, yang dinamakan tu ialah dalam bulan-bulan haji. Bulan 3 ni belum bayar lagi. Nak tunggu sampai bulan 9 dan 10 tak lama lagi kan. Bulan 9 dah buat raya Aidilfitri. Lepas raya Aidilfitri tu kalau buat umrah dulu, baru dia jadi haji tamattu.
Dia punya dari segi istilah ni sebab dalam bulan haji buat umrah dahulu. Dia punya proses gitu, ya. Jadi kalau sekiranya walau bagaimanapun tetap dikira haji ifrad. Jika melakukan umrah di luar bulan-bulan haji, dia sekarang hari pergi, dia tak dijaskan apa-apa. Dia masih lagi dianggap ya haji ifrad. Sekiranya pergi nanti masa bulan haji nanti telah meniat haji. Okay, niat haji tuan-tuan kita sama-sama baca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tuan bayangkan dia lakonan dia seperti Madinah Suriah ni pergi jalan air, kemudian dalam kapal terbang tu para negara apa semua kapten kapal kita dah sampai ke Miqat. Tuan-tuan kena niat sekarang. Jadi tuan-tuan akan niat dalam kapal terbang tu sahaja aku melakukan haji, nawaitul hajja tadi, dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila dah habis buat haji, habis 8, 9, 10, 11, 12, 13, Zulhijjah, 14 Zulhijjah, 7 hari 7 malam tu, lepas habis dah 100%, baru niat umrah selepas itu. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay, jadi tuan-tuan, buat haji ifrad, buat haji juga, niat haji dulu. Niat terbang. Kemudian baru niat umrah, selepas selesai laksanakan haji. Ini cara yang saya beritahu di tuan-tuan. Sekiranya kita punya jadual penerbangan itu masuk ke Mekah dulu, bukan pergi Madinah dulu. Kalau pergi Madinah lain cara dia, ya, masuk Mekah dulu ni. Kalau pergi Madinah dulu macam mana tuan-tuan? Dalam penerbang tu jangan sekali-kali niat. Kita dah tengok jadual penerbangan kan. Kita daripada Jalan A pergi pula ke Jeddah, daripada Jeddah pergi Madinah. Maknanya bila kita nak pergi ke Madinah, kita masuk, kita bukan niat di pagar Qabrul Manazil dalam penerbang tak perlu niat. Kita akan niat di tempat lain pula. Apa itu saya simpan dulu tuan-tuan ya. Kita boleh pula nanti. Nanti kita akan detail sikit nanti insya-Allah ya. Jadi tuan-tuan, dalam kes tadi kalau sekiranya kita masuk ke Mekah dulu daripada Malaysia, bermakna kita akan niat dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang. Kalau kita pergi ke Madinah dulu, bermakna kita akan niat dalam bas ekspres. Ada pula naik kapal terbang dari Madinah pergi Mekah, ada naik terbang. Naik bas. Bermakna niat dalam bas nanti ya. Okey. Mudahnya begitu ya. Okey, kemudian haji qiran tuan-tuan. Okey. Niat yang pertama, okey, kita tengok kita niat sama-sama je pasal niat ni serentak ni. Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan umrah dan aku berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, dalam lafaz niat yang tu maklum je lah, dalam umur hidup kita mungkin 3-4 kali kalau saya suruh baca ni, supaya dia biasakan kita baca. Kalau niat dalam semayang tu hari-hari kita semayang kan. Jadi tuan-tuan ya, cuma beza ni tuan-tuan, dari segi ilmu bahasa Arabnya ada sedikit beza lah. Kalau tuan-tuan tengok niatnya, niat tu kalau kata niat haji tamattu, nawaitul umrata ya, umrata wa ahramtu biha, ini dia biha. Sebab apa? Sebab umrata ni dia macam nama perempuan Aisyah, Khadijah, dia biha. Kemudian haji ni dia diambil hukum lelaki lah, sebab nama dia tak ada tamattu. Jadi dia bihi. Itu ini sebab dia. Pasal tu beza sedikit. Yang pelik lagi bila dah ada dua, ada lelaki ada perempuan. Haji pun ada, umrah pun ada. Haji tu lelaki, umrah tu perempuan. Jadi dia kena tukar bihima, dua orang. Itu beza dia lah. Jadi tuan-tuan jangan pening kepala lah pada itu. Tak apa. Itu kalau tuan-tuan susah haji,
Ya, tuan-tuan baca yang bahasa Melayu itu saja cukup. Ya, cuma saya terang sajalah sebab apa. Okey. Okey, hari ini kita nak tengok terus. Jadi tuan-tuan, kita dah masuk dah sikit-sikit ni. Jadi pada awal ni tadi kita dah bincang rukun haji kita dah ada 6, wajib haji kita ada 6. Kemudian kita dah tengok sebentar tadi niat, ya. Cara nak buat haji ni ada 3 cara. Pertamanya haji ifrad, haji tamattu', haji qiran. Kita dah faham. Jadi ada 2 benda yang kita belajar sebelum ni. Sekarang ni kita nak tengok pemakaian pakaian ihram. Hari ni kita nak bawa pula pakaian ihram tu. Sekarang ada gambar tadi. Ya. Gambar sekejap ya. Bagi orang yang sudah berniat haji ataupun umrah, siapa nak pergi umrah bulan 3 ni ke bila-bila ke, dia kena standby, kena bersedia dengan pakaian-pakaian ihram. Ya. Pemakaian pakaian ihram ini bagi lelaki ialah 2 helai kain lepas yang tidak bercantum. Contoh bayangkan macam tuala. Tuala tu mana ada bulan kain dekat tu kan. Dia macam kain cadar kita lah. Di hujungnya tidak bercantum di hujungnya. Bukan bermakna di hujungnya tidak berjahit. Tuala kita ni hujungnya berjahit tak? Hujungnya berjahit, dia berlipat. Berjahit kan? Dia macam hujung kain tu daripada dia keluar bulu-bulu tu, dia berjahit, tutup. Jadi pakaian ihram ni dia bukannya 2 helai kain lepas yang tidak berjahit di hujungnya, tapi dia tidak bercantum hujungnya. Lain punya jawapannya. Jadi sebab itu kalau sekiranya kita dah tak ada kain ihram tuan, tiba-tiba kain ihram kita kena najis, kita ambil kain cadar kita yang tak bercantum di hujungnya, walaupun di hujung tu berjahit, nak menghilangkan bulu tadi, kita ambil, kita sabung je badan kita, pergi untuk buat umrah, tawaf dan sebagainya. Kalau tengok-tengok susah mana, cari tuala. Tapi elok ni janganlah tuala warna-warni tu. Cari tuala yang warna putih kan, orang tak perasan tu. Sebab tu kalau yang pergi jemaah yang tahun lepas yang saya bawa sama tu, ada bawa baby, kanak-kanak umur 3-4 tahun. Saya pun mana dapat kain ihram dia. Kemudian dia beli kain tuala yang kecil-kecil tu, itu dia sarungkan. Tak apalah. Ataupun kalau tuan-tuan nak cari kain ihram apa semua, cari yang ringan, jangan cari yang tebal, mahal dan berat. Di situ pun untuk orang lelaki yang perempuan tak ada pakai ihram. Dia pakai ihram tapi kain ihramnya lain. Ya. Jadi tuan-tuan boleh cari dah, mula sekali ni, sekarang boleh cari. Kalau sekiranya tak sempat kain ihram tu boleh kapan dengan kita nanti. Boleh pakai juga. Belilah sekarang ya. Tuan-tuan kalau di Banjur ni tuan-tuan pergi tengok kedai masalah isakan tu. Tuan-tuan beli standby. Ya, alatan tu kain ihram tu dah ada standby lah. Tuan-tuan carilah. Ya. Jadi tuan-tuan, bagi lelaki, pakaian lelaki ialah 2 helai kain lepas. Tidak bercantum selai dipakai untuk menutupi aurat dan terpusat dari lutut, satu kain di bawah. Ya, macam tuala tu lah, diikat nanti. Ada cara ikat juga lah, tapi cara mengikat bukan syarat untuk buatnya. Yang penting tutup aurat itu syaratnya. Cara terulang, betul nak ikat sana ikat sini pun tak apa, saya cuma jangan gunakan kepit. Betul masa pakai ihram bagi lelaki, sekali-kali jangan pakaikan pin. Walaupun jemaah negara lain pakai pin susun macam mudah, betul jangan pakai. Kerana pin itu dihukumkan sama macam jahitan. Ya, nanti menyambung dan sakit jam ini. Ya, jangan pakai pin. Bagi tuan-tuan, 2 helai kain lepas ini selai dipakai menutupi aurat di bahagian bawah dan selai lagi dibuat sebagai selendang menutupi bahagian atas dada, tangan dan sebagainya. Disunatkan berwarna putih. Kalau nak cari tuala, tuan-tuan sunat cari warna putih dan sebagainya. Kalau tuan-tuan rasa nak murah lagi kain ihram ni, tuan-tuan beli kain mayat tu. Memang betul ringan kan? Kain kapan? Kain mayat. Kan sebelum ni kain kapan? Kain kapan? Tuan-tuan balut ringan je, rasa dia punya nak bergerak di mana-mana senang. Sebab itu kalau orang yang pergi haji, dia panas kan? Ya?
kain tu dia tak boleh keluar tak apa. Tapi atas ni kita boleh buka tutup kalau tu tak apa. Ya. Dari segi berat dan sebagainya boleh lah itu. Kita boleh buat. Jadi tuan-tuan kalau nak pergi sana, tuan-tuan jangan beli, saya syorkan tuan-tuan jangan beli, orang lelaki jangan beli 2 pasang. Atas bawah satu lagi standby kan. Tuan-tuan beli, kalau boleh beli bawah 3 helai saja. Sebab makan wang kayak kami tebal. Satu atas, satu bawah, satu lagi standby. Sebab atas dan bawah ni kita boleh tukar atas dan bawah. Kalau satu kotor boleh cuci, ambil satu masuk. Bergilir dia punya. Dia punya penggunaan tu biar 3 cukup. Kalau 4 tu nanti dengan satu pack besar tu habis dia saja. Kan? Ataupun kalau nak senang ni kita beli di sana pun ada. Tak apa. Nak balik nanti sedekah je kat rumah. Pergi pun tak bayar bawah, balik pun tak bayar. Dia dah. Banyak-banyak cara boleh tuan. Boleh. Yang penting lagi tu dia kena buat dengan betul. Tuan-tuan, saya nak masukkan sedikit. Contohnya tuan-tuan, saya nak gambarkan kain ihram itu, dia mesti jangan bersambung di antara hujung kain dan hujung kain. Lawan kepada macam kain tuala tadi, kain ihram tadi, ialah kain pelekat yang berjahit di hujung dengan hujung. Kalau kita bentangkan masa baru-baru beli, dia tak ada jahit mula, tak ada jahit. Sekarang dah saya jahit lah. Ya. Jadi dibentangkan, kalau ada jahitan di hujung tu, kita sarung. Kalau macam suami-suami kita kan di rumah tu, habis dia semayang fardu, balik-balik, dia pun tangi kain, luruh, bulat dia. Masuk dia waktu semayang tu pun nanti dia masuk setelah rumah tu, tangi dia kan. Itu yang dikatakan mengambil kaedah-kaedah itu dilarang. Dalam ihram tak boleh, tak guna benda berjahit itu. Dia kena gunting. Maknanya begitu, ya. Tak boleh begitu keadaan. Jadi tuan-tuan, ada juga jemaah haji masa di sana tuan-tuan, dia kekurangan duit dan sebagainya, buat kain ihram bergulai je, satu atas ke bawah. Tapi dia punya kreatifnya, dia sampai pasal nak buat haji 7 hari 7 malam. Sunatnya berwarna putih. Dia ambil kain pelekat 2 helai, dia guntingnya sesiap. Masa dia ukur di Arafah, dia pakai kain pelekat, tapi yang telah digunting. Jadi kreatifnya lah. Okay, saya kata okey, caranya okey, bagus. Tak ada masalah. Dan kain tu pun selesa pun semua. Cuma kita tengok, saya tengok di kain tu dengan menedah. Dah, dia tekan. Boleh tengok orang. Tapi jenuh juga dia jawab pada semua orang. Lalu mana saja tentu kena. Lalu punya kena. Kan? Susah lah. Tapi tak apa. Dan akhirnya, dia kata, untuk macam kain tu yang kita gunting tu, dia duduk di depan. Dia orang nampak. Nampak. Jadi orang tak tanya pun dah ambil. Jadi boleh nampak begitu. Kain ihram bukan menjadi masalah untuk kita tuan-tuan. Jadi bagi wanita, kain ihram ni ialah pakaian ihram bagi wanita pula hendaklah menutup semua anggota tubuh, melainkan muka dan pergelangan tangan. Jadi jangan tutup muka dan pergelangan tangan sahaja. Jadi jangan buat itulah. Tuan-tuan, dengan zaman sekarang ni macam-macam, ada orang buat stokin tangan macam-macam. Jadi jangan pakai, tutup seluruh tubuh badan. Yang wajib tutup, yang wajib buka kena buka. Masa ihram tak boleh menutupi muka dan pergelangan tangan. Okey, ini gambar tuan-tuan pakaian ihram. Pakaian ini satu di bawah, satu di atas. Boleh tak kita nak pakai pin? Jawapannya tidak boleh. Ya, jangan pakai pin pada bawah dan pada atas. Tapi adalah beberapa cara lah ya. Jadi tuan-tuan, ini pakaian lelaki semasa ihram secara itibak. Maksudnya menampakkan bahu kanan. Dia buka bahu kanan. Kalau tuan-tuan tengok tu, dia buka bahu kanan. Buka bahu kanan. Hanya sunat dipakai semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja. Pakaian begini hanya kita buat bagi orang lelaki ni. Hanya berpakaian sebegini waktu tawaf dan sa'i sahaja. Hanya sunat dipakai cara begini semasa tawaf yang diiringi dengan sa'i sahaja atau semasa sa'i sahaja. Selain daripada waktu tawaf dan sa'i, orang lelaki tak boleh pakai ini, makruh hukum dia. Bermakna waktu biasa kalau dalam kapal terbang, dia tutup kedua-dua bahu. Bila dia balik ke hotel, perjalanan yang balik ke hotel dia, tutup kedua bahu.
Lepas saya dia tawaf buat gini, lepas tawaf sunat sembahyang sunat tawaf kan. Waktu sembahyang sunat tawaf tu kena tutup, sunat tutup balik. Mana antara tawaf, lepas tu sa'i, buka balik bawah kanan ni. Tapi antara tengah-tengah tu kita nak pergi minum air zam-zam, hendak sembahyang sunat tawaf. Waktu nak minum air zam-zam, waktu kita nak solat sunat tawaf itu, kita kena tutup begini. Dia gambar dia, tutup begini. Mana kata ni tuan-tuan, kita nak buka bahu kanan tadi, ialah kita dalam waktu tawaf dan sa'i saja. Jadi saya rasa tuan-tuan kita pun banyak juga maklumat kita dah berikan. Jadi kita sambung nanti insya-Allah. Selepas ni kita tengok pakaian ihram bagi wanita pula nanti lepas ni insya-Allah. Jadi apa yang kita belajar tuan-tuan hari ni, pertama dia rukun haji, wajib haji. Yang ketiga cara nak buat haji, haji ifrad, haji tamattu dan haji qiran ya. Jadi saya rasa itu saja dulu. Kita rehat dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya silakan tuan untuk menikmati minum pagi. Jadi ada beberapa orang yang baru datang ini, jadi silakan berjalan kaki di Masjid Lama. Dan yang puan ada senaman dengan seperti ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.